Okey, dah kira dah? Okey. Bandingkan bilangan atom 1.2 gram oksigen dengan bilangan atom dalam 1.3 gram zinc. Terangkan jawapan anda. Bilangan atom. Soalan dia nak bilangan atom. Daripada situ, apa pun saya cakap kena cari apa? Cari apa? Bilangan mol. Bagus. Bilangan. Okay. Kira bilangan mol oksigen. Berapa bilangan mol oksigen? Bilangan mol G-sim bahagi G-sim molar. So 1.28 bahagi oksigen. Oksigen apa formula dia? Formula tak formula. Saya nak formula kimia dia. Ingat tak yang saya kata semua gas O2. Yes, O2 kan? Oksigen kan O2. Lagi hidrogen H2. Dekat dekat atmosfera kita tak ada oksigen yang wujud sebagai monoatom kan? Dia mesti dalam keadaan atom. So sebagai molekul. Ingat tak ni? Saya dah ulang kan? Oksigen, hidrogen, bromin, lagi nitrogen, klorin, fluorin. Ini semua gas yang berada dalam keadaan molekul. Iaitu bentuk atom. Ada lagi? Okay. Right. So oksigen mesti O2. O2. So macam mana kita nak kira dia? Sorry. Ni atom. Betul-betul. Kalau atom saja kita hanya guna 16. Kalau dia bagi molekul, kita kena kira. Okay, saya letak kat sini ya. Kalau atom, oksigen. Kalau molekul, maknanya yang ini 16 je lah. Molekul O2. Jadi 2 darab 16. Sekarang dia nak apa? Atom. Kalau atom jadi 1 je lah. So 1.28 bahagi 16. Jawapannya berapa ni? 0.08 mol. Ini untuk apa? Molekul oksigen. Okey, kalau molekul zinc pula, bilangan atom. Sorry. Atom zinc. Dia kan lama tak ngajar otak pun bengap. Bilangan mol zinc. Atom zinc. 1.3 gram bahagi zinc berapa? 65. So dapat berapa? 0.02 mol. Okey. So jadi berapa kali ganda? Bilangan atom berapa kali ganda? 0.08 bahagi 0.02 berapa kali ganda? 4 kali ganda. Maka kita boleh katakan bilangan atom oksigen 1.28 gram oksigen adalah 4 kali lebih banyak berbanding dengan atom zinc di dalam 1.5 gram zinc. Jadi plus ni dapat bilangan atom oksigen adalah 4 kali lebih banyak daripada atom zinc. Faham? Ya. Ni jelaskan yang ni lah. Jawapannya. Boleh? Lebih banyak 4 kali. Lebih banyak daripada atom zinc. Okey. Kamu boleh salin. Masukkan dalam buku. Buku nilam. Boleh. Bagi masa. Lebih banyak. Ya. Boleh? Banyak 4 kali ganda. Ganda berbanding di atom mol. Atom zinc. Boleh cikgu. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Dah siap? Dah siap salin? Dah siap salin? Belum. Belum. Okey, salin dulu.
Okey dah Alright, kita teruskan. Kita teruskan kita teruskan dengan formula kimia. Saya ulang balik sebenarnya cikgu ni rasa dah terang kan formula kimia kan? Okey, apa dia formula kimia? Okey, formula kimia, okey, setiap perwakilan bagi bahan dia menggunakan huruf bagi mewakili jenis atom dan nombor subskrip. Apa dia nombor subskrip? Nombor subskrip tu contohnya N2. Ini nombor subskrip. Alamak, sorry. Sulf SO42. Ini subskrip. Okey, ya. Okey. Dan untuk menunjukkan bilangan atom bagi sebatian tersebut. Okey, contoh air. Formula air H2O. Amonia NH3. Propana C3H8. Okey. So, apakah maklumat yang kita perolehi daripada maklumat di atas? Okey, so maklumatnya contohnya kita ada amonia. Amonia formula dia apa? NH3. Formula amonia NH3. Okey. Okay, apa maklumat yang kita dapat daripada amonia ni? Kalau sebut amonia, sepatutnya kalau kita sebut amonia, dalam kepala kamu dah fikir NH3. Saya kata amonia aja, okay, sebagai pelajar kimia, oh amonia, oh formula NH3. Faham? Sebab tu kamu kena biasakan dengan formula-formula ni. Okay, dan kalau boleh hafal amonia, oh penting amonia NH3. Sebelum ni kamu tahu formula air H2O, itu je kamu tahu kan? Okay, sekarang kamu kena dan mesti hafal beberapa lagi formula-formula ni. Okey, amonia, kita tengok amonia unsur yang terdapat dalam sebatian amonia ni. Kita ada apa? Kita ada nitrogen. Nitrogen dan juga hydrogen. Ada nitrogen. Nitrogen formula dia N. Hidrogen formula dia H. Faham? Okey, so bilangan, okey, itu unsur yang terdapat dalam tu. Okey. Unsur dia. Okey, bilangan atom setiap unsur yang terdapat berapa? Okey, jadi satu molekul amonia terdiri daripada berapa atom nitrogen? Ada berapa? Satu. Dan 3 atom hidrogen. Itu takrifan dia. Maka jisim atom relatif dia 14 tambah 3 darab 1 iaitu 17. JR tahu JR ni dah belajar basic hari tu saya suruh kira. Alright, itu yang kita belajar tentang formula kimia. Okey, apa dia formula empirik? Formula empirik. Yang pertama formula kimia.
Yang kedua formula empiric. Formula empiric ni rasanya cikgu ni dah terang. Cikgu Mastura ni tu dah terangkan. Okey. So formula empiric, formula yang menunjukkan yang dia buat ni kena ada dalam jawapan kamu. Apa dia? Terus kita hafal sama-sama. Formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam. Ulang lagi sekali, apa dia formula empiric? Formula yang menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas. Yang teringkas yang mana yang paling bawah sekali lah. Yang bagi bilangan atom setiap unsur yang terdapat dalam sebagian. Mesti ada ni kalau jawab soalan. Faham? Boleh? Itu adalah formula empiric. Okey. Okey, contohnya saya ada satu sebatian organik C3H6. Ini formula kimia dia. Okey, apa dia formula empiric dia? CH3. Ini yang teringkas. Ini yang paling ringkas. Ini adalah formula empiric. Formula teringkas. Ini adalah formula molekul atau formula kimia. Boleh faham? Okey, kita teruskan lagi. Apa dia formula molekul? Formula molekul suatu sebatian menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur. Okey, ini formula molekul. Okey, menunjukkan bilangan atom sebenar. Faham? Kalau formula empiric, nisbah menunjukkan nisbah nombor bulat teringkas bagi bilangan atom setiap unsur. Kalau formula molekul, bilangan sebenar atom bagi setiap unsur yang terdapat dalam suatu sebatian. Okey, boleh faham? Formula empiric? Okey, setiap orang kena hafal takrifan ini. Dalam takrifan ini mesti ada perkataan bilangan atom setiap unsur dalam sesuatu sebatian. Okey. Okey, apa hubungan dia? Okey, hubungan dia formula molekul sama dengan formula kemudian N, di mana N adalah integer. Okey, contohnya tadi formula molekul bagi ni, contohnya saya ada propana, ni nama dia propana bukan propana. Propena, nama dia propena. Tak apa, kamu cuma contohnya saya ada formula C3H6. Okey. Jadi C3H ni adalah formula molekul kan. So formula empiric saya tadi saya dah bagi apa dia? CH3. Macam mana nak dapatkan N? N ini ada kat sini kita letak berapa? Letak berapa ni? Supaya jadi ni balik. Letak 2. Sorry salah. Kalau ni 3. Ni 2. Sorry ni 2. Okay, letak berapa yang ni? Letak 3 lah. Faham? Supaya bila kita darab, ini akan jadi C3H6. Ini formula empiric. Ini formula molekul. Boleh faham sekat tu? Jadi macam mana dapatkan formula molekul? Sama dengan formula empiric darab N. N ini adalah integer. Nombor bulat. Okay. Ada apa-apa soalan sekat ni? Okay, saya nak kamu cuba buat yang di bawah tu. Cuba. Okay, buat sekarang. Air. Okay, saya bagi contoh satu. Air. Air formula molekul dia H2O. Formula empiric dia pun sama. Jadi nilai N dia kat sini lah. N kat sini. N itu adalah
1. Okey. Karbon dioksida, cuba buat untuk karbon dioksida pun sama juga. Karbon dioksida dia punya N dia 1, tak berubah. Okey, cuba buat asid sulfuric dengan ikena, dengan benzina, dengan glukosa. I'm not yourself. Cikgu, Ya. nilai N untuk nilai N sebelah N formula empirik tu apa? Nilai N, kamu tak faham lagi. N ni macam ni. N tu adalah nombor bulat. Okey, sekejap saya tunjuk. Sekejap Okey, tengok formula ni. Saya tunjuk balik. Okey, tadi kita dah bincang apa dia formula empirik, apa dia formula molekul. Formula molekul ni formula yang sebenar. Faham? Formula empirik ni adalah nisbah yang teringkas. Boleh? Contoh, saya ada formula molekul. Tadi saya cakap apa? C3H6. Ini formula molekul kan? Formula molekul kan? Okey, macam mana nak hasilkan formula empirik dia? Formula empirik dia jadi, tengok nombor yang sama. C 1 kan? H 2, betul? So okey, ini adalah formula empirik. Formula empirik. Ini formula molekul. Ini sebagai contoh. Dan kalau tengok formula empirik ni, nisbah nisbah nombor bulat yang teringkas bagi bilangan atom. Nampak? Bilangan atom yang teringkas. Kalau formula molekul yang sebenar. So macam mana nak hasilkan formula molekul? So sebagai formula empirik kita apa? CH2. Ni N. Formula molekul kita C3H6. So N kamu berapa? Supaya hasilkan ini. N ni 3. N kita ialah 3. Faham? Boleh faham? Okey. Okay. Faham. Kalau air, formula molekul dia air H2O. Formula empirik dia sama. Air ada ke H4O4? Tak ada kan? Tetap 1. So nilai N dia 1. Karbon dioksida juga 1. Asid sulfuric 1 juga. Okey, cuba tengok yang ni. Etena. Etena formula molekul dia apa? C2H4 yang teringkas dia. CH2. So N dia 2. Kenapa N dia 2? Sebab bila kita darab dapat baliklah yang ni. Dapatlah. So C2H4. Boleh faham? Okey.
So tengok glukosa berapa? N dia berapa? Oh ni benzena. Benzena N dia adalah 6. Kenapa 6? Sebab kita darab dengan nombor teringkasnya kita akan dapat balik ni. Glukosa pun sama. Yang ini semua kita bahagikan dengan apa? Juga 6. Dapat balik yang ini. Boleh faham? Itu beza antara formula empiric dengan formula molekul. Okey. Di mana formula empiric ni? Di mana bagi formula molekul dan formula empiric suatu sebatian akan sama. Sekiranya N adalah 1. Nampak? Dia akan jadi sama. Sekiranya N1. Contoh N1. Ni. Okey, kalau N dia 1, formula empiric sama dengan formula molekul. Kalau yang ini, N dia melebihi 1. Jadi formula empiric berbeza dengan formula molekul. Boleh faham? Right, boleh Faham. Alright. Okey, siapa nak salin dulu salin. Lengkapkan buku tu. Okey. Cikgu nak bagi contoh. Okey, cuba buat contoh yang seterusnya tu. Kalau dah faham. Tak boleh tunjuk buat sendiri. Contoh yang di bawah tu. Okey, formula empiric bagi hidrokarbon berklorin ialah CH-Cl2. Jika formula relatif, sebatian ialah 168. Cari formula molekul sebatian tersebut. Okey, cuba buat. Okey, dia dah bagi kamu formula empiric. Ingat formula yang atas ni. Formula molekul sama dengan formula empiric. Yeah. Okey, cuba buat sekarang. Saya bagi masa 4 minit. Kalau anak dia masuk, anak dia masuk dia perut tak penuh. Kan jangan tahu dia semua dia nak. Dia penuh untuk dia tu kan. Nak mandikan orang bila mah? Kan semua tadi. Okey. Dapat jawapan? Siapa yang dah dapat jawapan? Tinggal 10 orang. 2 lagi, 3 lagi keluar. Dapat tak jawapan? Kalau dapat ni kira cikgu tak payah tunjuk lah. Belum. Okey, langkah pertama buat apa? Langkah pertama, kita tengok soalan.
Formula empirik bagi hidrokarbon berklorin ialah CHCl. Ini formula apa kelas? Empiric ialah CHCl. GCl formula relatifnya ialah 168. Macam mana nak tulis formula molekul? Formula molekul macam ni kan nak tulis kan? Formula molekul sama dengan formula empiric yang ada N. Okey, jadi formula molekul dekat sini ialah sama dengan formula empirik yang ada N. Dapatlah formula molekul kan? Dan kita tahu berapa formula molekul JA ada berapa? 168. Okey, so sekarang kita nak cari N ni. Macam mana nak cari N? Kita cari formula dulu. Okey, kita letak N dulu. Karbon berapa? Dia bagi JA dia berapa? Karbon berapa? Tengok dekat mana? Karbon berapa dia GCM atau relatif dia? 12. Hidrogen 1. Klorin berapa? 6. Klorin berapa? 30. Okey, kalau tak tahu tengok kat mana. Kalau tak diberi tengok kat mana. Jadual berkala. Okey, kira sekarang berapa semua ni? 12 tambah 1 tambah 2 darab 35.5 kira berapa? Tak ada respon pun. Berapa? Ya, 84. 84, jangan lupa letak balik N tu. Ialah 160. N kamu ialah 160 bahagi 84. So dapat berapa N? 2. 2. Faham? Jadi formula kamu CHCl2 darab 2. So dapat C2 H2 Cikgu mana dapat 160? C4. Mana? Ni dia bagi. 168. 168. Kan? 68. Relax boleh tukar. Okey, silap. Tersilap. Okey. So jawapan dia betul 2 kan? Okey, dapatlah balik formula molekul dia. C2 H2 Cl4. Ini adalah formula molekul. Faham? Boleh? Boleh. Soalan selalu keluar ni dalam objektif. Kalau silibus lama lah, banyaklah keluar soalan macam ni. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Okey, cuba soalan jawapan. Okey, so dapatlah ni. Formula molekul dia 148. Jadi ini formula empirik, ini dapatlah formula molekul dia. Itulah jawapan dia. So dah faham formula molekul dengan formula empirik. Okey, ada berapa soalan lagi? Right, kita teruskan. Okey, macam mana kita dah faham apa dia formula molekul, dah faham apa dia formula empirik. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk dua, kita buat secara teori dululah. Nanti kelas UKM dengan USM dia orang dah buat dah formula eksperimen ni. Okey, ini adalah eksperimen untuk
penentuan formula empirik bagi oksida logam. Ada dua cara untuk menyediakan menjalankan eksperimen bagi memperolehi formula empirik. Okey. Dia soalan dia akan tanya dua jenis ni je. Okey, satu magnesium oksida, satu kupron dioksida. Okey, biasanya logam-logam yang reaktif. Logam reaktif logam apa bagi saya? Saya Cikgu Masura dah sebut dah logam reaktif. Mula dengan apa? Okey. Kamu takkan tak ingat kod. Ni form 3 ni. Kalau nak kahwin mesti ada cincin. Cincin. Kalau nak kahwin mesti ada zakat. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Okay. So ni kalium, natrium, aluminium, zinc ni adalah logam yang dikategorikan sebagai logam reaktif. Plumbum ni tergolong dalam kumpulan yang kurang reaktif. Okey. So kalau kita nak sediakan okey. Jadi magnesium ni tergolong kat mana magnesium? Tergolong pada logam yang reaktif. Kaedah penyediaannya macam mana kita nak sediakan? Okey, ni cara dia. Sebelum kita buat nanti eksperimen, at least kamu dah tahu. Okey, caranya kita sediakan susunan radar seperti ini. Okey, di mana kita panaskan dengan kuat. Di dalam ni nama apa ni? Ni adalah mangkuk pijat. Okey, jadi magnesium ni kita perlu polish dulu. Kita perlu bersihkan daripada oksida. Kalau dia akan bagi kamu magnesium tu pita magnesium yang panjang, tetapi dia warna kelabu. So kita buang yang kelabu tu supaya kita nak hasilkan logam yang warna kilat. Yang kelabu kat luar itu adalah oksida. Sebab dia kategori logam reaktif, dia boleh teroksida. Dia macam dengan kamu tahu paku. Paku kalau kita biar kat luar dia berkarat kan, ada warna perang kan. Okey, jadi masa kita mula-mula tu dia berkilat, tapi kita biar dia kena udara, dia kena oksigen, dia akan jadi warna perang. So macam mana kita nak paku tu berkilat balik? Kita bersihkan dengan kertas pasir. So nak buang oksida tu. Begitu juga dengan magnesium. So kalau dalam eksperimen nanti kita akan buat, insya-Allah, doakan cepat-cepat kita habis COVID ni, kita boleh buat banyak eksperimen yang perlu buat. Okey, so kita buang dulu, kita buang dengan kertas pasir, kita akan dapat dia pita yang berwarna kelabu yang berkilat. Jadi kita bentukkan kual. Kenapa kita bentukkan dia kual macam tu? Dia sebenarnya panjang pita tu. Okey, tujuan kita nak bentuk coil tu adalah untuk menambahkan luas permukaan supaya lebih banyak bahagian itu akan kena haba yang kita bekalkan. Okey, faham? Itu tujuan kita bentukkan, kita jadikan dia coil. Okey, dan magnesium tersebut dibersihkan dan dipanas. Sebelum itu kita ada kaedah dia. Kita kena timbang, semua benda kita timbang. Sekejap. Okey ni. Eksperimen untuk menentukan ya. Okey, saya sentuhkan sini. Okey, kaedah pertama ni pita magnesium. Okey, kaedah pertama mangkuk pija dengan penutup ditimbang. Okey, mangkuk pija dengan penutup. Mangkuk pija tu je, mangkuk pija dan penutup ditimbang. Okey, lepas tu catat contohnya katakanlah X gram. Lepas tu
Kita bersihkan pita magnesium tadi. Okay, dengan menggunakan kertas pasir. Okay. Dan pita magnesium tu kita gulungkan. Nampak? Okay, pita magnesium ni kita gulungkan. Gulungkan berbentuk kual macam tu. Lepas tu, mangkuk pijat bersama dengan pita ditimbang. Timbang lagi. Mangkuk pijat bersama dengan pita magnesium timbang. Dah berapa kali timbang lah? Dah berapa kali lah? Dah berapa? Dah 2 kali ditimbang. Okay. Okay, tadi X gram kan? Ya, okay. Lepas kita letak magnesium, timbang lagi. Jadi ini Y gram. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, ingat cikgu cakap suara. Okay. Seterusnya. Okey. Ingat langkah dia. Mula-mula mangkuk pijat dengan penutup ditimbang. Lepas tu 10 gram pita magnesium dibersihkan dengan menggunakan kertas pasir. Lepas tu pita magnesium digulungkan. Masuk dalam mangkuk pijat. Timbang lagi dengan mangkuk pijat tersebut. So, kita susunlah radar seperti ini. Nampak? Kita letakkan pemanas ni. InsyaAllah kita akan buat nanti. So, radar disusun. Mangkuk pijat dipanaskan dengan kuat tanpa penutup. Buka api kuat-kuat tu. Buka betul-betul. Kita panaskan. So, apabila pita magnesium mula terbakar, lepas tu buat apa? Mangkuk pijat ditutup dengan penutup. Kenapa kita perlu tutup? Suka-suka kita ya. Mula-mula tu kita letak, kita panaskan kuat. Lepas tu bila kita nampak dia dah terbakar, kita tutup. Tujuannya untuk menghalang magnesium oksida tu daripada terkeluar. Bila dia panas, magnesium bertindak balas dengan oksigen. Magnesium bertindak balas dengan oksigen, hasilkan magnesium oksida. Magnesium oksida ni dia akan juga jadi dalam bentuk wasap putih. Jadi kita tak nak wasap putih ni keluar, jadi kita tutup dia. Faham? Okey.